Pagi hari segala sentosa. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia, segalanya sentosa. Bersama saya sekali lagi, Izzul Yusof, dan kebiasaannya saya bersama dengan Salihah dan juga Pasha, tapi hari ini saya bersama dengan wanita yang lain, daripada lain. Siapakah dia? Saya Herlinda Pahlavi, selamat pagi. Apa khabar anda semua? Apa khabar Malaysia? Dan kalau kita tengok, setengah orang kalau waktu pagi dia macam Izu, dia mulakan dengan minum kopi dulu. Kalau ada setengah orang minum air suam, ada yang bangun berdoa, ada yang melakukan senaman ringan. Ini antara perkara-perkara yang dilakukan sebaik saja orang bangun pagi kan. Kalau macam Izu, lengkap tak kalau pagi kalau tak minum kopi tu? Dia dua perkara tak lengkap. Yang pertama, tak lengkap kalau tak ada kopi, dan yang kedua, tak lengkap kalau tak ada madu. Rahsia lagi satu, madu untuk kekal bertenaga macam Izu pagi-pagi ni. Betul. Dan Halina, semestinya kita bersiaran selama 1 jam dari 9 hingga ke 10 pagi ni. Kita akan membincangkan pelbagai topik-topik menarik yang mana kita akan bawakan pada hari ini. Dekat isunya dengan rakyat pada hari ini, iaitu berkaitan dengan inflasi yang akan kita bawakan tetamunya sebentar nanti. Tapi berita pagi ni yang ingin kita kongsikan kepada anda, ada beberapa berita yang menarik untuk kita kongsikan. Antaranya pada hari ini, iaitu Madrid menyasarkan hasil ekspor MTC akan meningkat sebanyak 5 bilion menjelang 2025, dan sasaran itu telah diletakkan dalam RMK ataupun Rancangan Malaysia ke-12 yang mana sebagai pertumbuhan semula ekonomi mampan dan inklusif yang akan memberi manfaat kepada masyarakat perniagaan secara menyeluruh. Dan kalau kita melihat menyebut berkaitan dengan Madrid ini, kita tidak boleh lari yang mana Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid menyasarkan peningkatan hasil ekspor terkumpul sebanyak 5 bilion menjelang 2025 yang disumbangkan oleh 380 syarikat peringkat pertengahan menerusi program pembangunan syarikat berkenaan atau lebih dikenali sebagai MTCDP, yang mana kalau kita lihat di negara Malaysia, ekspor merupakan salah satu penyumbang kepada KDNK. Kalau kita lihat juga hasil daripada program tersebut, telah ada MTC telah menyumbang sebanyak 40% daripada KDNK dan menyokong 16% daripada tenaga kerja selain membantu kemajuan masyarakat di negara kita. Jadi kalau kita lihat, Elina, kenaikan KDNK negara kita sedikit sebanyak dibantu oleh hasil ekspor yang banyak sebenarnya memberi sumbangan kepada pembangunan negara Malaysia khususnya. Betul. Dan apa yang dikatakan oleh Izu itu benar, kerana komunikasi adalah kunci. Communication is key. Itu yang Menteri kita katakan, iaitu Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata bahawa dalam menangani inflasi, tak kisahlah inflasi apa sahaja dalam negara, kenaikan harga barang dan sebagainya, komunikasi merupakan antara medium yang amat penting untuk menyampaikan informasi kepada semua rakyat, dan ia melibatkan pengguna yang perlu mendapatkan mesej yang jelas mengikut situasi yang berlaku. Dan Tan Sri Anwar Musa selaku pengerusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi itu juga berkata, sekiranya pengguna tidak dapat maklumat jelas berkaitan isu yang berlaku, ia akan menimbulkan pelbagai masalah termasuk pembelian panik. Semalam saya ada ke pasaraya, saya tengok telur tak ada, kosong. Minyak lagilah tak ada. Dan harga-harga minyak botol itu memang mahal. Saya tengok memang RM43 dan sebagainya. Dan ini yang dikatakan oleh Tan Sri Anwar Musa. Kita perlu sebagai kerajaan dan juga pengerusi kepada pasukan khas Jihad Tangani Inflasi berkata, ia adalah sebagai satu ekosistem yang melibatkan banyak segmen. Kerajaan perlu cari jalan untuk menangani kenaikan harga barang. Pengeluar pula kena tingkatkan keefisienan mereka dalam memastikan kos harga barang sentiasa rendah, manakala pengguna juga, iaitu kita semua ini, perlu melakukan peranan kita, antaranya adalah tidak membuat pembelian panik, menjadi pengguna yang bijak, dan juga jadi mata dan kepala kepada kerajaan dengan hantarkan aduan anda kepada KPDN HEP sekiranya ada
ada anda ternampak salah laku daripada peniaga dan sebagainya, harga tak mempamerkan harga barang, menaikkan harga barang dan juga contohlah harga tu dijual melebihi harga siling dan sebagainya. Hantarkan semua aduan anda kepada KPDN HEP. Sama ada anda boleh email mereka ke e-aduan@kpdnhep.gov.my ataupun telefon saja mereka di talian 1-800-886-800. Itu antara yang boleh kita lakukan bagi mengawasi dan menjadi mata telinga kepada kerajaan. Betul Halina, dalam apabila kita menyebut inflasi ni, kita tidak boleh lari daripada kenaikan harga barang dan juga penurunan mata wang ringgit kita. Jadi kepada anda di luar sana yang ada sebarang maklumat berkaitan dengan harga-harga yang dijual oleh peniaga yang tidak yang di luar harga ditetapkan daripada harga kawalan maksima kerajaan, boleh salurkan aduan anda ke talian yang telah kita sampaikan sebentar tadi. Jadi Helena, kita nak menyebut berkaitan inflasi OPR yang mana akan kita bincangkan selepas ini. Tapi sebelum tu kita lihat dulu ramalan cuaca yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada hari ini. Jom. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Ini dari Bilik Berita. Anak veteran tentera berpeluang melanjutkan pelajaran di Universiti Tun Abdul Razak secara percuma untuk tempoh 1 tahun dengan kos pengajian ditanggung oleh universiti berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata program itu akan melibatkan seramai 2,500 anak veteran tentera bagi tempoh 5 tahun. Perbelanjaan untuk seorang pelajar dijangka RM12,500 bagi tempoh setahun. Mengulas lanjut, beliau berkata pelajar terlibat kemudian boleh memilih sama ada mahu kekal di universiti itu atau melanjutkan pelajaran ke universiti lain. Dan yuran akan ditanggung oleh Uni Razak dan yuran pendaftaran akan ditanggung oleh Yayasan Veteran. Jadi ini semua untuk keperluan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan meneruskan pelajaran. Beliau berkata demikian dalam ucap tama bersempena perasmian Pejabat Pentadbiran Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Cawangan Bera di Merbau Indah, Pahang malam tadi. Laporan seterusnya, tata cara jualan dalam talian khususnya membabitkan barang kawalan dan bersubsidi akan diperketat bagi mengekang ketirisan serta penyelewengan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata kementerian juga sedang meneliti beberapa langkah untuk mengetatkan tata cara itu. Datuk Seri Alexander Nanta berkata sebanyak 38 iklan penjualan minyak masak paket dan botol yang dipaparkan di 2 platform dalam talian terkenal turut diarah diturunkan. Menerusi penguatkuasaan yang dijalankan bagi tempoh 1 hingga 12 Julai lepas, sebanyak 18 premis yang ada alamat penjual pada platform dalam talian berkenaan digempur dan pemeriksaan lanjut membawa kepada penemuan bekalan minyak masak paket dan botol. Jelasnya sebanyak 255 paket minyak masak 1 kilogram dan 41 botol minyak masak dalam kemasan 500 gram serta 1 kilogram hingga 3 kilogram disita dengan nilai rampasan keseluruhan RM1,495.50. Dalam catatan di media sosial, Datuk Seri Alexander turut mengepilkan gambar iklan minyak masak yang diturunkan di platform jualan dalam talian dan operasi gempur kegiatan dagangan barang kawalan serta bersubsidi yang dilaksanakan KPDN HEP.
Suasana pilu menyelubungi pengebumian 4 beranak yang terkorban dalam nahas 7 kenderaan di kilometer 277.1 Lebuh Raya Utara Selatan dekat Ipoh, Perak semalam. Jasad mereka disemadikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Masjid Jamek Permatang Pasir, Pulau Pinang pada 3.15 pagi tadi. Terdahulu, jenazah pesara polis Korporal Rahim Ramli, 60 tahun dan isteri Siti Fatimah Omar, 59 serta dua anak mereka iaitu Nur Hadirah dan Nur Hamizah, masing-masing 28 serta 27 tahun, dibawa menaiki van yang berlepas dari Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainon Ipoh pada 11.30 malam. Jenazah tiba di masjid berkenaan pada 1.20 pagi tadi dan disolatkan sebelum dikebumikan. Dalam kejadian sekitar 3 petang semalam, 4 sekeluarga yang menaiki kereta Proton Persona maut akibat tersepit selepas terbabas nahas membabitkan 6 kereta dan sebuah trailer. Ketika kejadian, mereka dalam perjalanan dari Sungai Petani, Kedah menuju ke Kuala Lumpur untuk menghantar Nur Hadirah yang baru mendapat kerja di Ibu Negara. Itu sekian laporan dari Bilik Berita. Salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia bersama saya Izu Yusof dan juga sahabat saya Helena Pallavi. Baik, hari ini kita nak bercerita tentang kadar dasar semalaman, dan kalau saya boleh kongsikan satu pernyataan ini di mana Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia 4PM menjangkakan seramai 32,000 peminjam akan muflis dalam 2 tahun akan datang sekiranya peningkatan OPR ini terus dijalankan, dan ini akan menambah kepada mereka yang mengalami muflis sebanyak 70%, meningkat penambahan daripada 46,000 mereka yang muflis di Malaysia. Pastinya ini adalah satu perkara yang merisaukan, kerana kalau kita tahu muflis ni, kalau kita dah diisytiharkan sebagai muflis, banyak perkara yang kita tidak boleh lakukan dan sekatan-sekatan yang berlaku bukan sahaja sekarang tetapi dalam tempoh 2-3 tahun selepas pengisytiharan itu ditamatkan. Dan itu yang kita nak bincangkan hari ini bersama dengan tetamu kita, Dr. Hashim Jusuf, Pengarah Kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan UNIZA. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Baik, Doktor, mungkin Doktor boleh katakan bagi kalau kita faham OPR ini ataupun overnight policy rate ataupun kadar dasar semalaman ini telah meningkat sebanyak 2 kali. Kalau bulan Mei hari itu 25 mata juga, daripada 1.75 kepada 2%, dan kemudian naik sekali lagi pada kadar 2 kepada 2.25, sama 25 mata juga. Dan ada orang mengatakan bahawa ia akan meningkat secara berterusan sampailah bulan September nanti sebanyak 25 mata juga. Mungkin doktor nak ceritakan kepada semua apa yang dimaksudkan dengan kadar dasar semalaman ini. Kadar dasar semalaman ataupun overnight policy rate adalah kadar yang ditetapkan oleh Bank Negara. Ianya adalah satu instrumen monetary. Selain daripada kadar OPR ataupun kadar dasar semalaman, ada juga instrumen-instrumen lain yang boleh Bank Negara gunakan bagi mengawal penawaran wang dalam ekonomi, dalam sistem ekonomi, iaitu statutory reserve requirement ataupun kadar rizab berkanun, dan juga operasi pasaran terbuka ataupun open market operation. So kadar dasar semalaman ini adalah kadar harian, yang ditetapkan oleh Bank Negara. Dan kadar ini diguna pakai oleh bank-bank di dalam sistem kewangan, di dalam pasaran wang, di mana dalam pasaran wang kita ada 2 pihak. Yang satu ada bank yang mengalami defisit of funds ataupun kekurangan dana.
Okey, dan juga ada bank yang mengalami surplus of funds ataupun lebihan dana. So bank yang mempunyai kekurangan dana, mereka akan meminjam dengan bank yang mempunyai lebihan dana di dalam pasaran wang. So kadar yang diguna pakai adalah OPR untuk kadar semalaman. Mungkin doktor boleh kongsikan juga yang apa yang membezakan dasar kadar dasar semalaman ini dengan kadar-kadar yang lain yang doktor sebutkan tadi. Mungkin kalau kadar dasar semalaman ini untuk perharian, kalau yang lain-lain tu kenapa tidak digunakan, tapi kenapa OPR yang digunakan? OPR digunakan oleh bank negara ia sebagai satu mekanisme bagi mengawal kos pembiayaan yang dijalankan oleh bank. So apabila ini berlaku, maka kos untuk pinjaman akan menjadi lebih meningkat. So yang OPR itu adalah kadar yang diguna pakai bagi pinjaman di antara bank bagi jangka masa 1 hari sahaja. Okey, doktor, macam seperti yang doktor telah katakan tadi, kesannya adalah kadar kos pinjaman itu semakin meningkat. Contohlah, saya dah nampak dah kesan tu dah kena dekat saya. Contoh, loan kereta saya dah naik dah hampir RM100 sebulan. Tak banyak beza dekat loan rumah. Selain itu, apa lagi kesan-kesan yang boleh kita rasakan? Kesan daripada peningkatan dalam OPR ni itu dia ada 2 kesan lah. Yang pertama yang macam Halina sebutkan tadi, kesan kepada peminjam. Orang yang meminjam, maka dia terpaksa menanggung kos yang lebih tinggi. Betul. Disebabkan oleh peningkatan dalam OPR. Tetapi ada juga pihak yang mendapat manfaat daripada peningkatan dalam OPR, iaitu para pendeposit ataupun para pelabur, yang maknanya yang melabur di dalam pasaran wang, dan mereka akan dapat manfaat dari segi peningkatan dalam pendapatan hasil daripada pelaburan ataupun simpanan yang dibuat. Okey. Tapi lah kesan kepada pengguna yang macam kenaikan kos dan sebagainya, macam mana kita nak kurangkan kesan itu kepada pengguna? Misalnya saya RM100 peningkatan tu saya boleh guna untuk beli barang dapur seminggu. Kalau saya tak ada kerja dengan tekanan dan sebagainya, itu akan menambah beban kepada ni. Apa yang boleh mereka lakukan? Apa yang kita boleh lakukan, kita tidak boleh mengubah polisi yang telah dirangka oleh bank negara. Dan juga yang telah keputusan yang telah dibuat oleh jawatan kuasa monetary, polisi monetary yang dilantik oleh bank negara. Mereka adalah pakar, mereka tahu apa dia keadaan ekonomi semasa. Mereka ada para penyelidik dan sebagainya, mereka ada data. Jadi peningkatan yang dibuat tu pada saya adalah maknanya bertepatanlah dengan keadaan ekonomi negara. Cuma bagi pihak kita sebagai pengguna ataupun individu, apa yang boleh kita lakukan adalah dengan kita menyelaraskan kembali aliran tunai kita yang daripada hasil, contohnya macam daripada gaji kan yang kita dapat, sebahagiannya ada peningkatan dalam kos pinjaman, maka yang perlu kita buat adalah kita terpaksa mengurangkan perbelanjaan yang tidak perlulah. Kalau perbelanjaan yang memang diperlukan tu memang kita terpaksa belanja. Tapi untuk perbelanjaan yang tidak perlu, kita terpaksa menyelaraskan kembalilah. So maknanya ada perbelanjaan, contohnya macam mungkin kita travel ataupun kita tengok wayang dan sebagainya, mungkin keperluan itu kita kena, maknanya kita kena kurangkan, kita kena utamakan keperluan yang asas. Baiklah. Itu kalau dapat kita lihat, kesannya bukan saja dirasai oleh pihak bank, Lina, tapi juga kepada pengguna. Tapi apabila berlakunya peningkatan OPR ini, kesannya kepada pelabur bagaimana? Adakah ia satu memberi impak yang positif atau negatif pada pelabur-pelabur yang nak bawa masuk pelaburan ke dalam negara kita? So maksudnya pelabur daripada luar ke? Betul. Okey, kalau untuk pelabur luar, selain daripada OPR, dia ada dia ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaburan, keputusan pelaburan yang bakal dibuat. Contohnya macam
nilai ringgit, ataupun kadar tukaran asing. Nilai ringgit Malaysia sama ada meningkat ataupun berkurang, dia juga mempengaruhi selain daripada OPR. So jadi apa yang saya nampak bagi pelabur-pelabur luar, mereka datang dalam dua bentuk. Yang pertama pelaburan langsung, dan juga yang kedua pelaburan portfolio. Bagi pelaburan portfolio ni saya nampak dia lebih menyebabkan pasaran kita menjadi lebih atraktif sekurang-kurangnya berbanding dengan negara-negara lain yang lebih kurang macam Malaysia, emerging country. So jadi bila berlaku peningkatan OPR, maka seperti yang saya kata tadi, dia ada kesan sampingan yang baik bagi pelabur. So mungkin pelaburan mereka di Malaysia lebih atraktif berbanding dengan pelaburan di beberapa negara lain lah yang lebih kurang ekonominya sama macam Malaysia. So itulah kesan dia. Okey, Doktor, kalau kita tengok Menteri Keuangan kita Tengku Zafrul Abdul Aziz ada katakan kita tak boleh sebenarnya selaraskan OPR itu kerana kerajaan tak boleh selaraskan kenaikan OPR kerana satu bercanggah dengan undang-undang, satu lagi sebab dia menjejaskan integriti pasaran. So kerajaan dah tak boleh masuk campur, macam doktor kata kita kena berjimat dan sebagainya, dan ada yang menyatakan bahawa kalau kita ada duit ekstra, kita masukkan dalam loan kita, hutang-hutang kita yang interest tinggi untuk kita hapuskan, kurangkan kos pinjaman itu. Pendapat doktor macam mana? Boleh tak kita lakukan? Ya, kita boleh lakukan sebegitu. Ia seumpama melindungi nilai. Saya difahamkan selepas ini ada satu slot yang berkenaan dengan emas. Emas juga sebagai satu alat untuk melindungi nilai daripada kenaikan, contohnya kenaikan inflasi. So kita kena ingat macam inflasi ni adalah disebabkan oleh dua perkara utama lah. Yang pertama tolakan ataupun peningkatan dalam kos, termasuk juga peningkatan dalam kos yang diimport daripada luar. Okey, ini boleh disebabkan oleh berlakunya macam krisis peperangan di Rusia dan juga krisis ataupun perkembangan yang berlaku di China dan sebagainya. Ia akan menyebabkan berlakunya peningkatan dalam beberapa harga komoditi dan barangan dan sebagainya. Yang itu kita tak dapat elak sebab itu adalah faktor luaran. Yang kedua, inflasi juga boleh disebabkan oleh tolakan daripada permintaan itu sendiri. Macam saya kata tadilah, kalau untuk kita mengawal, kita boleh mengawal permintaan kepada ke atas barangan ataupun perkhidmatan yang tidak kita perlukan untuk sementara waktu. So kita hanya berbelanja ke atas perkara-perkara yang asas yang memang kita perlu berbelanja. So tambahan daripada situ maknanya dia akan menyebabkan berlakunya apa yang kita kata tolakan kepada permintaan. Apabila permintaan meningkat, maka inflasi akan meningkat. So secara keseluruhannya di dalam sistem ekonomi negara itu adalah saya rasa tidak baiklah untuk perkembangan ekonomi. So macam saya kata tadi, kita ada jawatan kuasa polisi monetary di peringkat Bank Negara. Mereka adalah pakar dan mereka tahu apa sebenarnya keadaan sebenar ekonomi negara, dan saya pasti mereka telah membuat keputusan yang terbaik berdasarkan kepada input-input yang mereka ada. So analoginya macam ni, seumpama macam ekonomi ni ibarat macam darah. So apabila kita mengalami darah tinggi, maka doktor akan membagi kita obat ataupun preskripsi obat lah supaya tekanan darah kita akan menurun. So ini yang dibuat oleh jawatan kuasa tu. Saya rasa pada pandangan saya, mereka cuba mengawal supaya inflasi kenaikan harga barang adalah terkawal. Sebab apabila harga barang meningkat dengan tidak terkawal, maka kuasa beli yang ada pada wang kita itu sendiri akan berkurang. So ini akan menyebabkan kerugian lah kepada seluruh masyarakat.
Jadi maknanya kat situ doktor perlunya ada kawalan kat situ. Ya. Dan kita sebagai rakyat juga perlu mengawal keperluan dan juga kehendak kita. Ya. Jadi Betul. Lina dan juga doktor, kita nak sambung perbincangan kita, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Jangan Kembali selepas ini. Okey, masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan seperti yang kita telah bincangkan, kita dah faham kerajaan perlu naikkan OPR itu. Kalau tak naik OPR, inflasi naik. Kalau inflasi naik, siapa yang susah? Prof. Doktor, cuba jawab. Okay, Apa yang kesan? kalau berlaku peningkatan dalam inflasi, bermakna harga barang akan meningkat. Apabila harga barang meningkat, kuasa beli yang ada pada duit ringgit kita akan menurun. So apabila kuasa beli pada ringgit yang kita ada menurun, maka sebenarnya itu merugikan kita semualah sebagai satu masyarakat dalam satu sistem ekonomi. Contohlah kan, kalau ada RM100 dulu penuh satu troli, Ya. nanti bila dah naik inflasi separuh je, lepas tu naik lagi Naik satu lagi, barang je boleh satu beli. barang. Okey, Izu mungkin. Baik, doktor, kalau kita melihat tadi, kita ada bincang berkaitan dengan OPR dan juga inflasi. Jadi melihat kepada OPR yang macam Halina sebut di awal tadi, berlaku peningkatan 25 mata asas daripada 1.75 meningkat kepada 2.00, kemudian meningkat sekali lagi kepada 2.225. Jadi pada pandangan doktor sendiri, adakah OPR ini patut dinaikkan dengan kadar yang berpatutan bagi mengurangkan kadar inflasi dan juga kadar keperluan dan kehendak itu? Kenapa doktor? Ya, keputusan yang ini adalah dibuat oleh jawatan kuasa polisi monetary. Betul. Mereka adalah pakar, mereka ada maklumat yang banyak tentang keadaan ekonomi negara. So apa yang mereka buat itu pada pandangan saya adalah patut berdasarkan kepada keadaan ekonomi semasa. Walau bagaimanapun, apabila kita bercakap tentang OPR, lupa saya sebut tadi, OPR ni diperkenalkan oleh Bank Negara pada 2004. Okey, pada masa itu kadar dia, kalau tak silap saya, adalah 2.75%. Kemudian dia naik berada dalam lingkungan sekitar 3%, paling tinggi 3.5%. Okey, dan juga sehinggalah 2019, sebelum COVID pun, mana kadar OPR kita adalah lebih tinggi daripada kadar sekarang. Cuma pada masa pandemik COVID-19, kerajaan melalui Bank Negara Malaysia mengambil inisiatif untuk menurunkan kadar OPR bagi merancakkan ekonomi negara, sebab pada masa itu berlaku lockdown, kurangnya permintaan terhadap barangan dan juga perkhidmatan, dan ekonomi sangat tidak rancak. So apabila diturunkan kadar OPR, maka kita dapati berlaku peningkatan dalam permintaan. Pada masa itu diperlukan, tetapi sekarang ekonomi kita sudah semakin pulih dengan kadar inflasi masih lagi terkawal. Saya rasa apa keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa adalah berdasarkan kepada apa yang mungkin akan berlaku pada masa akan datang. So apa-apa keputusan yang dibuat tu saya rasa adalah keputusan yang terbaik. Adakah ia sesuatu keputusan yang wajar sebenarnya, sebab kalau kita lihat PKP diturunkan kadar OPR itu bagi merancangkan ekonomi, dan kalau kita melihat pada tahun ini 2022, kadar inflasi negara meningkat daripada 2.5% meningkat kepada 2.8%, yang terendah di Asia Tenggara, namun masih tinggi lagi 2.8 itu. Adakah ia sesuatu langkah yang bijak dijalankan oleh kerajaan untuk mengekang kadar inflasi di negara kita? Ya, pada saya langkah itu adalah wajar, sebab mereka mengambil kira banyak faktor-faktor yang ada dalam ekonomi, bukan sekadar faktor kos bagi pembiayaan yang dijalankan oleh institusi perbankan, tetapi juga mengambil kira faktor-faktor seperti kadar tukaran mata wang Malaysia, kan.
dengan dolar contohnya, dan pemboleh ubah yang lain yang boleh memberi kesan kepada ekonomi Malaysia secara keseluruhan. Jadi apa-apa keputusan yang dibuat tu pada saya adalah satu keputusan yang wajar, walaupun ada beberapa pihak terutama macam pengguna yang terkesan dengan peningkatan dalam kos pembiayaan tadi. Tetapi apabila kita melihat dalam ruang lingkup yang lebih besar, maka kita maka kita akan dapati bahawa langkah yang dibuat itu adalah wajar untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dalam Malaysia secara keseluruhan. Okay. Baik doktor, kalau kita lihat naik turun kadar OPR ini pastinya memberi pengetahuan yang lebih baik kepada pengguna untuk memilih pinjaman, sama ada kadar tetap ataupun kadar-kadar berubah dan sebagainya. Dan pastinya kesan yang paling tinggi pada ketika ini adalah pada mereka yang mempunyai kadar interest bank yang berubah-ubah, itu yang paling terkesan. Namun doktor ada katakan tadi bahawa kalau kita ada duit ekstra, daripada kita nak kurangkan kos keuangan itu, kita lebih baik kita beli emas daripada kita bayar kos-kos pinjaman ini. Mungkin doktor nak kongsikan tentang emas dan inflasi ini. Ya, maksud saya selain daripada emas, mungkin ada beberapa alternatif pelaburan yang lain yang boleh kita buat. Itu kita kena tengok profil risiko dan juga pulangan yang kita akan dapat. Cuma yang saya tengok emas ni kita istilahkan sebagai macam satu safe haven. Okay, so dia macam seumpama macam seolah-olah macam kalis inflasi. So apabila berlaku peningkatan terhadap harga barang dan perkhidmatan, emas sebagai satu komoditi juga secara umumnya lah harganya akan meningkat juga. So maknanya kita boleh melindung nilai dengan mencari satu alternatif pelaburan seumpama emas. Mungkin ada banyak lagi alternatif pelaburan yang lain yang boleh kita laksanakan, yang boleh kita laburkan. Dan salah satunya mungkin fixed deposit di bank-bank sekarang kan? Ketika ini kan doktor? Jadi kat situ emas sebagai salah satu alternatif untuk kita kalis inflasi di masa depan. Jadi baik, terima kasih diucapkan kepada doktor dan juga atas perkongsian. Dan Helena, lepas ni kita nak cakap juga berkaitan dengan emas, tapi berkaitan dengan inflasi juga. Tapi untuk itu kita saksikan dulu video yang telah disediakan oleh rakan biro kita di Kelantan yang menarik berkaitan dengan cawan kita pada hari ini. Saksikan dulu. Apa cerita tu Ikram? Jom. Baiklah, terima kasih rakan penyampai di Wisma Bernama. Apa yang boleh saya kongsikan kepada penonton Bernama, yang mana pada Selasa lalu McDonald Malaysia membayar zakat korporat berjumlah RM200,000 kepada Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK, yang mana Tengku Temenggung Kelantan merangkap Yang di-Pertua MAIK Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz menerima bayaran zakat korporat itu yang diserahkan oleh Pengarah Urusan dan Rakan Operasi Tempatan McDonald Malaysia, Dato' Azmir Jaafar. Dan menurut Dato' Azmir, nilai bayaran zakat korporat itu merupakan yang tertinggi pernah dibayar di Kelantan sejak McDonald Malaysia mula membayar zakat korporat itu pada 2017. Dan pada majlis yang diraikan di Kubang Keran itu juga, McDonald Malaysia turut mengagihkan daging korban serta memberi sumbangan duit raya kepada 20 wakil asnaf di negeri Kelantan. Dan selain itu juga, McDonald Malaysia turut menyumbang sebanyak 22 ekor lembu kepada negeri-negeri yang terlibat bagi ibadah korban, dan negeri Kelantan menerima sebanyak 12 ekor lembu untuk diagihkan, diberikan kepada golongan asnaf di negeri Kelantan. Baiklah, setakat ini saja laporan yang boleh saya kongsikan kepada penonton Bernama. Kembali ke Wisma Bernama. Baik,
Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, segalanya sentosa. Kalau sebentar tadi Helina, kita dah tengok laporan yang disediakan oleh rakan biro kita di Kelantan iaitu Ikram berkaitan dengan McDonald, dan kita nak juga ucapkan terima kasih kepada McDonald Malaysia atas sumbangan sarapan kita pagi ni. Sebab tu kalau tengok kita ada kopi dari McDonald pada hari ini disediakan untuk Apa Khabar Malaysia. Dan Terus ceria. Terus ceria, terus segar. Dan Helina, kalau sebentar tadi kita dah sebut berkaitan dengan OPR, kadar inflasi. Dan sekarang ini kita nak beralih pula kepada topik yang seterusnya, iaitu juga berkaitan dengan inflasi tapi berkaitan dengan salah satu alternatif yang akan kita bincangkan bagi orang kata tu kalis inflasi. Betul. Itu tidak lain tidak bukan sebagai emas simpanan kalis inflasi. Dan kita bawakan kepada anda salah seorang pelabur emas iaitu Nurul Azwa Zulkifli yang kini bersama-sama dengan kita di atas talian. Apa khabar Puan Nurul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana cuaca di Kuantan tu? Kalau kat KL ni tengah mendung sikit tapi belum hujan lah. Kalau kat Kuantan? Lebih kurang sama. Redup-redup. Waktu yang seronok untuk kita cerita pasal wang. Okey, Puan Nurul, kita tahu bahawa ada satu hadis dhaif yang sangat popular di mana ia menyatakan bahawa akan tiba satu zaman, satu ketika di mana semua benda tidak bernilai kecuali dinar dan dirham. Dan ini juga membawa kepada soalan kita yang seterusnya. Bagaimana Puan Nurul merasakan bahawa emas ini, simpanan emas ini kalis inflasi dan mampu menjadi simpanan yang paling selamat untuk kita semua? Okey. Dia macam ni ya. Kalau sebelum ni, kalau kita tengok, kalau kita sebut emas sebagai simpanan, sangat janggal ya. Orang tak nampak kan. Sebab biasa orang bila sebut emas, orang akan nampak mewah dan cantik lah. Sebab tu ramai orang lebih tertarik untuk membeli barang perhiasan sebab nak pakai, nak berhias, nak cantik lah. Betul tak? Betul. Dan orang akan nampak simpanan tu dia dapat selepas di samping itu. Maksudnya di samping memiliki emas tu dia boleh dapat simpanan. Okay, tapi kalau kita perhatikan selepas berlakunya pandemik COVID-19 yang melanda, okay, start daripada situ ramai orang dah ada kesedaran tentang emas. Sebabnya masing-masing sudah nampak kadang-kadang dengan duit kadang-kadang ramai sangat yang tak mampu ada simpanan. Ya, dan kalau menurut kajian yang dikeluarkan oleh Bank Negara sebelum ni, 75% daripada kalangan rakyat Malaysia tak ada simpanan RM1,000. Ya. Tapi bila berlakunya pandemik kan, yang dah ramai dibuang kerja. So yang mana ada emas adalah penyelamat. Penyelamat lah sebab dia boleh jualkan dan maksudnya hasil tunai yang didapati daripada emas tu digunakan sebagai untuk meneruskan survival lah. Okay? Jadi dekat situlah ya, emas ini dia sesuai dijadikan sebagai simpanan. Dia lebih bertahan. Okey, Puan Nurul, kalau kita nak bercerita lebih lanjut berkaitan dengan emas ni, kita nak lihat dulu gambaran yang lebih jelas. Mungkin Puan Nurul boleh kongsikan kepada kita, emas ini sebenarnya ada berapa banyak jenis? Adakah emas perhiasan saja atau ada juga emas tertentu yang boleh dijadikan sebagai pelaburan? Sebab kalau kita tahu emas ni hanya sesuai untuk wanita, tidak kepada lelaki, tapi sebagai kaum lelaki yang nak juga terlibat dalam emas ni, adakah bagaimana kategori emas-emas yang ada untuk kami dan juga warga lelaki dan juga seluruh rakyat Malaysia khususnya? Okey, emas, kalau sebut emas selalu orang nampak emas perhiasan lah, barang kemas 916. Ya, betul kan? Tapi satu yang mungkin orang tak sedar, ada satu lagi emas iaitu emas berketulinan 999 ataupun kita panggil 24 karat. So emas kalau untuk tujuan simpanan, sebaiknya kita memilih emas 999 lah. Sebab dia banyak dari segi ketulinan, dari segi kalau kita nak cakapkan dia punya kelebihan, emas 916 emas 99 banding emas 916 sebagai simpanan sangat banyak. Cuma yang saya boleh kongsikan di sini, salah satunya adalah dari segi ketulinan dia, dari segi dia punya spread dia, dan selebihnya banyak saya kongsikan dalam saya punya medium saya, TikTok saya lah, banyak saya sharekan di situ. Dan Puan Nurul, ada juga yang mengatakan bahawa emas ini ada emas fizikal dan juga ada emas pada kadar nilai emas sahaja. Mana menurut pandangan Puan Nurul, mana yang lebih selamat untuk kita jadikan simpanan?
Okey. Sebaiknya kalau kita kena faham ya, asas jual beli emas ni, asas dia kita beli emas mesti dapat emas. Itu asas dia. So bila kita faham asas ni, so maknanya emas yang bila kita beli dan kita dapat tu, itulah yang terbaik dan yang sebenarnya. Untuk simpanan. Sebab dari segi emas fizikal, dia berada dalam tangan kita, maksudnya kita punya kita panggil kita punya kewangan, keuangan itu lebih selamat lah, sebab dia berada di tangan kita sendiri. Berbanding kalau emas yang kita hanya nampak angka-angka sahaja, tapi kita tak mampu memegangnya ataupun kita tak boleh mengeluarkannya, itu kita dikhawatiri scammer lah. Kita bimbang itu. So berhati-hatilah. Dan kalau apa-apa terjadi, berhati-hati. Sebab tu saya maknkan tadi di awal tadi saya sebut, asas jual beli emas ni, kita beli emas mesti dapat emas. Itu asas dia. Baik. Baik, Helena, kalau kita melihat kepada emas ni, kita tak boleh lari daripada harga sudah semestinya. Dan kalau kita lihat harga emas untuk dijadikan sebagai pelaburan yang kalis inflasi, ramai orang tak faham sebenarnya emas itu digunakan untuk jangka masa panjang. Jadi bagaimana kita nak memberi penerangan kepada orang di luar sana bahawa emas ni harganya akan bertukar-tukar setiap hari. Jadi macam mana kita nak fahamkan ataupun kita nak memberi penerangan bahawa emas ini sebenarnya bermanfaat dan juga mampu menjadi kalis inflasi di masa hadapan, terutamanya dalam keadaan sekarang ini dengan inflasi yang naik dan juga OPR yang meningkat sebanyak 25% ni. Okey, Izu dan juga Alina, yang pertama sekali, bila sebut harga, kita kena tahu dulu posisi kita di mana. Posisi kita dengan emas ni di mana? Adakah kita sebagai penyimpan ataupun kita sebagai pelabur? Kita kena tahu. Kalau sebagai penyimpan, dari segi turun naik harga sebenarnya itu bukan satu masalah pada macam saya penyimpan. Dari segi turun naik harga, dia tak ada masalah pada benda tu. Yang penting matlamat seorang penyimpan, dia punya gram emas tu sentiasa bertambah. Okey. Kalau pelabur? Pasti posisi kita. Kalau pelabur, dia lebih mementingkan maksudnya dia akan dapat keuntungan daripada emas tersebut. Tapi kalau macam setakat beli 1 gram, itu bukan pelabur lah. Baik, Puan Nurul, dalam kita nak menggalakkan orang ramai untuk menyimpan emas, memupuk kesedaran kepada mereka, tapi akan timbul satu isu, iaitu zakat emas pula. Bagaimana kita nak menggalakkan orang ramai, tapi kita nak galakkan juga mereka berzakat, tetapi kita tak nak mereka rasa macam mana ni simpanan tapi kena bayar zakat juga. Yang ni mentaliti ni bagaimana kita nak ubah? Ramai bila sebut simpan emas terus nampak zakat kan. Dan ramai takut kena bayar zakat. Sebenarnya dekat situ dah nampak dah sebenarnya kebaikan emas. Sebab bila sebut emas je, orang dah nampak masa depan. Maksudnya orang dah nampak kena bayar zakat. Jadi sebenarnya simpan emas tu dia bukan kita simpan 1 gram baru kena zakat. Dia ada tempoh kita panggil haul dan nisab dia. Jadi jangan risau kalau untuk untuk mulakan simpanan, yang belum sampai kita 1 gram pun kadang-kadang ada orang kas berat, tapi sebenarnya 1 gram tu pun tak kena lagi zakat. Dan belum lagi cukup tempoh dia kan. So jangan risau tentang zakat, tapi sepatutnya kita semua sebagai kalau macam yang Islam sepatutnya rasa berbangga dan ada cita-cita untuk bayar zakat. Sebab bila kita termasuk dalam golongan yang mampu bayar zakat, itu adalah maksudnya kita golongan yang berkemampuan lah. So kena simpan emas. Jangan kedekut untuk menyucikan harta-harta kita. Pastinya kalau harta kita dah suci, dirahmati Allah dan sebagainya, pastinya akan memberi pulangan yang lebih baik kepada kita. Betul, dan paling penting dekat situ Helena, keberkatan. Betul. Di pagi-pagi ni kita mulakan dengan keberkatan. Jadi mungkin Puan Nurul boleh kongsikan mungkin di hujung-hujung segmen ni, kalau kita lihat macam Puan Nurul kata tadi, emas ada beberapa kategori. Emas sebagai penyimpan dan juga sebagai pelabur. Untuk sebagai seorang macam saya sendiri, rakyat marahan yang tak mahir berkaitan dengan emas ini, apakah langkah terbaik yang perlu dilakukan dalam pelaburan emas ni? Adakah perlu sebagai seorang pelabur atau sebagai seorang penyimpan dalam menghadapi kalis inflasi di masa hadapan?
ramai kena faham ya, kalau melabur ni biasanya untuk orang yang ada duit lebih. Melabur adalah untuk orang yang duit lebih, ada duit lebih. Kalau macam sebab kebanyakan stigma masyarakat kita, dia nak cari duit lebih dengan melabur. Betul tapi sedangkan hakikatnya melabur ni adalah untuk orang yang ada duit lebih. Jadi kita sebagai rakyat marhin yang biasa-biasa, kita boleh mulakan simpanan emas. Di dekat luar sana terlalu banyak sangat syarikat-syarikat emas dan juga banyak saja pilihan-pilihan yang kita boleh pilih. Tapi apa yang pasti yang saya boleh kongsikan, pastikan kita ambil kira 5 kriteria penting dalam kita nak memilih emas mana yang terbaik kita nak simpan. Okey. Salah 5 satunya maknanya sebahagian daripada kriteria yang saya sebutkan ni, yang pertama kita tengok, of course kita nak harga per gram yang rendah lah. Kalau tanya sesiapa pun mesti nak cari harga yang terendah, betul? Betul. Kita kena tengok harga per gram yang rendah, dan kita nak tengok juga spread, dari segi spread, sebab kalau emas untuk simpanan sebaiknya kita pilih yang spreadnya 10% ke bawah. 10% ke bawah lah. Maknanya sebab kita kena cari yang mana syarikat-syarikat yang mampu memberikan kita spread yang lebih rendah, yang mempunyai cawangan yang banyak, yang syarat jual beli tak susah. Maksudnya sebab kita sebagai rakyat mahir, kita tak sudah pastinya kita nak yang benda yang memudahkan kita. Betul, maksudnya dari segi beli, nak jual, nak pajak, maksudnya kita nak yang memudahkan kita. Jadi kita cari mana-mana syarikat yang mampu menyediakan semua ni, yang memudahkan kita untuk masa sekarang dan juga masa hadapan. Dan selebihnya banyak saya kongsikan di saya punya TikTok, Azwa Zulkifli. Mungkin Puan Nurul boleh kongsikan apa akaun TikTok Puan Nurul untuk mereka-mereka sedang menyaksikan Apa Khabar Malaysia, follow Puan Nurul di TikTok. Okey, saya TikTok saya Azwa Zulkifli. Azwa Zulkifli, search saja Azwa Zulkifli _ Saya setiap hari saya buat live, saya kongsikan tentang emas dan manfaat emas. Cuma hari ni saya tak live sebab memenuhi undangan ke slot Apa Khabar Malaysia ni. Live juga, cuma bukan di TikTok. Betul. Kita live juga tapi bukan di TikTok. Betul. Jadi apa pun terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Azwa Zulkifli atas kesudian bersama dengan kita Apa Khabar Malaysia pada hari ini berkongsi berkaitan emas kalis inflasi. Terima kasih Puan Nurul apapun atas perkongsian yang cukup bermanfaat dikongsikan pada hari ini berkait dengan OPR dan juga inflasi yang kita bawakan kepada anda hari ini. Dan kepada anda Helena dan kepada anda semua yang ingin menyimpan emas ataupun melabur dalam emas, pastikan anda elakkan diri anda daripada terjerumus dengan skamer-skamer. Mungkin kalau berita itu ataupun keuntungan yang dijanjikan terlalu tinggi, terlalu orang kata kayangan, besar kemungkinan ia adalah scammer. Di hujung rancangan ini jangan lupa juga untuk ikuti kita punya platform media sosial lain, antaranya kita ada Instagram di Bernama TV Official, Facebook dan juga Twitter Bernama TV untuk pastikan anda mengetahui berita-berita terkini pastinya yang sahih di Bernama TV. Jadi saya rasa Helena, setakat itu sahaja yang dapat kita kongsikan di Apa Khabar Malaysia. Esok kita akan bawakan lebih menarik topik-topiknya yang pastinya lebih dekat dengan masyarakat dan isu semasa. Jadi saya Izu Yusof dan saya Helena Pelavi. Kepada anda semua, jaga diri, hati-hati. Bye. Jumpa lagi. Senyum segar di pagi